Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan Festival Renang Sekolah-Sekolah Rendah Brunei Darussalam 2023. Pelajar generasi era digital perlu peka dalam berhadapan keadaan yang kompleks dan mencabar. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Miti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat menyaksikan Festival Renang Sekolah-Sekolah Rendah Brunei Darussalam 2023. Berangkat sama paduka-paduka anak anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Maduhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Festival berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Hassanal Bolkiah, Brakas. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman menyertai 7 acara renang. Dalam acara renang 50 meter kuat dada, Yang Teramat Mulia memenangi pingat gangsa dengan catatan masa 1 minit 25 saat. Festival yang julung kalinya diadakan dibukakan kepada pelajar sekolah rendah berumur antara 7 tahun hingga 11 tahun dan disertai 151 pelajar dari 12 buah sekolah rendah kerajaan dan swasta. Hadiah disampaikan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, pemangku pengarah pendidikan co-curriculum. Dianjurkan bersama oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi, Jabatan Pendidikan Co-curriculum dan Persatuan Renang Amatur Brunei Darussalam. 9 pegawai kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang terpilih untuk mengikuti program perkembangan perkhidmatan awam di Republik Singapura bertolak meninggalkan negara petang tadi. Program merupakan hasil program pemimpin-pemimpin muda kali ke-8 yang telah diadakan bulan Ogos tahun lalu di Republik Singapura dan dimeterai melalui penandatanganan memorandum persefahaman antara kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerajaan Republik Singapura. Berada di lapangan terbang Antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat berlayar yang berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Para peserta terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mempelajari seberapa banyak yang dapatlah untuk terutama amalan-amalan terbaik bis dorang di sana di Singapura, cara kerja dorang di sana dan polisi dan program yang ada di sana. Apa saja ilmu pengetahuan ataupun penempatan kerja di Singapura itu dapat saya terapkan ataupun aplikasikanlah di Kementerian Pendidikan menjurus kepada transformasi digital itu.
Setelah menghayati pelajaran agama Islam di sebuah sekolah menengah di negara ini, seorang belia berbangsa Cina yang berasal dari Sibu, Sarawak memeluk agama Islam. Majlis pengislamannya berlangsung semalam di Masjid Kampung Kilanas. Alan Cheng Yu Wen dikenali sebagai Yusuf bin Abdullah Cheng. Hadir yang berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua yang juga menyampaikan cenderamata. Dalam berdepan dengan keadaan yang semakin kompleks dan mencabar, para pelajar Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA, perlu celik dengan cabaran bidang digital. Bidang digital dengan undang-undang berkait rapat dalam memastikan pengguna memanfaatkan apa jua kemudahan digital dengan baik dan beretika. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama mengingatkan perkara demikian pada Majlis Makan Malam Tahunan Perundangan 2023. Majlis berlangsung semalam di Ibu Negara. Menurut Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, sebagai generasi era digital, para pelajar hendaklah peka dengan tuntutan untuk memahami perkembangan semasa mengenai perundangan Islam dan sivil sama ada di peringkat kebangsaan maupun global. Perampas saya menyuruh kepada agensi-agensi berkaitan untuk sentiasa memberikan sokongan sama ada tenaga maupun buah fikiran dalam sama-sama kita melahirkan graduan yang berkualiti, berkemampuan, berpengetahuan di dalam bidang perundangan Islam dan kehakiman dengan niat mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makan malam bertujuan meningkatkan rangkaian dan menggalakkan interaksi antara pelajar dan pengamal undang-undang untuk bertukar-tukar idea dan perspektif mengenai undang-undang, amalan undang-undang dan akademik. Para belia ASEAN dan Itali dijangka membincangkan isu-isu penting yang melibatkan belia ketika ini. Isu itu akan dibincangkan pada persidangan belia ASEAN Itali kali kedua yang akan diadakan di Jakarta, Indonesia selama 3 hari mulai esok 29 Mei. Sidang berkenaan akan melibatkan penyertaan 3 pelajar pra-universiti Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Lambak Kiri Mukim Berakas A diadakan pagi tadi di Sekolah Menengah Lambak Kiri. Jawatan Ketua Kampung Lambak Kiri merupakan salah satu jawatan Ketua Kampung yang baru diwujudkan. Sebelum ini, para penduduk Kampung Lambak Kiri adalah di bawah pentadbiran Ketua Kampung, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri dan kawasan sekitarnya. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan tersebut Awangku Amir Nur Aminuddin bin Pengiran Haji Muhammad Saleh berumur 37 tahun. Hadir Wang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Pancur Mukim Pekan Tutong juga diadakan pagi tadi. Pengundian menggunakan kaedah kertas undi diadakan di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula pada Jumaat lalu. 3 orang calon yang layak bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Pancur iaitu Awang Asmali bin Haji Muhammad berusia 51 tahun, Awang Muhammad Adib bin Pihin Datuk Indra Setia, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Sulaiman berusia 32 tahun dan Awang Muhammad Adnani bin Haji Ibrahim berusia 54 tahun. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon bagi penghulu mukim Syria di daerah Blight
yang diadakan hujung minggu ini juga berakhir petang tadi dengan pengiraan undi. Acara diadakan di Dewan Pejabat Daerah Mukim Seria. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad Pemangku Pegawai Daerah Belait. Dalam perkiraan undi, Awang Muhammad Zairul Halfi bin Talib berusia 43 tahun merupakan calon tunggal bertanding bagi jawatan tersebut. 228 penduduk Mukim menjalankan tanggungjawab mereka mengundi dan daripada jumlah itu Awang Muhammad Zairul Halfi mendapat 221 undi bersetuju, 6 undi tidak setuju dan 1 undi rosak serta 44 undi menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Perundingan Kampung Ukong dengan kerjasama Pakatan Sang Jati Dusun mengadakan Festival Adau Gayuh 2023. Festival berlangsung di Gelanggang Sukan Kampung Ukong, Mukim Ukong, Daerah Tutong. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Festival dimeriahkan dengan beberapa persembahan kebudayaan dan jualan. Adau Gayuh diadakan setiap 1 Mei dalam mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat puak dusun serta melahirkan generasi yang dinamik, progresif, aktif, berdisiplin dan berinovasi. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mereka yang bangun malam untuk melakukan Qiyamul Lail merupakan orang-orang yang dipilih untuk masuk syurga tanpa hisab. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah bertajuk Dahsyatnya Doa di Tengah Malam dalam acara Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ukama khas untuk wanita kali ke-9. Malam Munajat kali ke-87 itu diadakan semalam. Antara yang menyertainya yang berhormat Daeng Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, turut menyerikan acara penyertaan para muslimah dari beberapa buah masjid di seluruh negara, termasuk Jemaah Muslimah Masjid As-Salihin, Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hasanul Bolkiah, Kampung Jangsak, Masjid Kampung Menanjung dan ahli-ahli Persatuan Pertiwi Daerah Tutong, serta tenaga akademik Jabatan Pengajian Islam dan warga kerja wanita Kementerian Hal Ehwal Ukama dan jabatan-jabatan di bawahnya. Tiga pelajar pra-Universiti Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan pagi tadi bertolak ke Jakarta, Indonesia bagi menyertai persidangan belia ASEAN Itali AIYC kali kedua. Persidangan dianjurkan oleh Global Action Italy dengan kerjasama Sekretariat ASEAN, Kementerian Luar Negeri Itali, negara anggota ASEAN dan beberapa rakan antarabangsa pada 29 hingga 31 Mei ini. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Ali Syafi bin Pengiran Haji Abbas, Pemangku Penolong Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah. Antara matlamat AIYC adalah untuk para belia di negara ASEAN dan Itali membincangkan dan berusaha menangani isu-isu penting yang melibatkan belia pada masa ini. Dua tema utama yang akan dibincangkan semasa persidangan, pemerkasaan belia dan pendigitalan dan perubahan iklim dan keterjaminan makanan. The ASEAN Italy Youth Conference is all about how the powerful minds of the youth can solve worldwide problems. We will then work hard to figure out problems surrounding these themes and solve and provide solutions to these problems. Finally, we'll be presenting these solutions and suggestions in front of the dignitaries from the ASEAN countries and Italy. Bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei Media Conference and Exhibition, Brunei MYCE tahun ini, Minggu Alam Sekitar bertema Road Towards a Sustainable Environment #BeTheSolution akan diadakan selama 3 hari mulai 26 Jun 2023. Minggu Alam Sekitar itu akan berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD. Menurut Pegawai Alam Sekitar Kanan, Jasri, selaku Setiausaha Bersama Jawatankuasa Kerja Brunei MYCE 2023, Minggu Alam Sekitar
Persidangan mengetengahkan 4 sesi tematik yang akan membentangkan topik-topik semasa termasuk pencemaran plastik dan pengurusan bahan penyejuk mudah terbakar. Bagi sesi tematik pertama, iaitu pencemaran plastik. Jadinya ia termasuklah serpihan laut atau kita panggil marine debris, adalah satu isu yang mendapat perhatian global sejak beberapa tahun lalu, yang membawa kepada pelaksanaan perjanjian serantau dan antarabangsa. Sesi tematik kedua pula akan mempromosikan buku panduan yang bertajuk Guideline for Low Global Warming Potential Flammable Refrigerant, yang mana ianya menggariskan langkah-langkah keselamatan dalam pengurusan dan pengendalian gas alternatif baru yang mesra ozon. Jelasnya juga sesi tematik ketiga merupakan topik yang relevan mengenai pembangunan mampan atau lestari, dan tematik keempat pula memfokuskan kepada penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Diungkayahkan oleh Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri. Persidangan berkenaan akan mengetengahkan isu semasa yang bukan sahaja berbentuk perbincangan mengenai masalah alam sekitar, bahkan cara mengatasi dan menangani masalah tersebut dari pelbagai perspektif. Bukan mudah untuk menyebabkan orang gelak atau ketawa. Namun, dua pelawak tempatan menggunakan kaedah lawak bersahaja atau spontan sebagai cara menghiburkan orang ramai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, Maziah Jini ada laporannya. Bermula dengan hanya baibun, dua pelawak tempatan, Awang Muhammad Najib bin Haji Muhammad Jafri dan Awang Muhammad Hairul bin Awang Haji Abdul Latif, memanfaatkan bakat semula jadi bercali untuk menghiburkan orang ramai. Lebih dikenali sebagai Najib dan Loh, mereka mendapat inspirasi untuk mendalami bidang komedi apabila melihat orang ramai tersenyum dengan lawak yang mereka persembahkan. Dalam usaha mengangkat industri seni khususnya hiburan tanah air, kedua-dua pelawak ini berhasrat untuk meneruskan seni lawak mereka ke negara jiran. Kalau sekiranya kami ini ada buat barang tu di Brunei, there's no entertainment comedy di Brunei. So artinya kalau bukan kami, siapa lagi? Itulah. Itu yang membakar semangat lah. Misalnya kami yang pave the way di Brunei ni untuk komedi lah, which is satu kebanggaan for me. After this, sekarang ada lagi yang akan newbies datang, I would not be macam tergugat. Instead, I will be so proud because we pave the way for them untuk masuk dalam dunia komedi ini juga, insyaAllah. Kami di sini ni untuk orang membuktikan Arabis kita, bukan yang kami ini bagus, bukan membuktikan anak Brunei ni, tanah air ini ada kualiti yang boleh sampai ke peringkat antarabangsa tu, insyaAllah. InsyaAllah dengan adanya nanti jalan jembatan tu, ia akan membukakan peluang lagi kepada anak-anak Brunei supaya always percaya dengan adanya kita punya integriti diri sendiri itu, kita mau berusaha, kita mau go far. InsyaAllah kalau kita niatan lurus, semua tu kita usaha sudah, kita tawakal sudah, insyaAllah Allah will path the way for you. Persembahan komedi yang spontan dengan mengutarakan isu semasa oleh Najib dan Loh memberi impak positif kepada penonton. Saya bangga and I'm always happy to keep on coming to see their shows because it's a way for me to appreciate performing arts Atullah and appreciate them for their hard work to look for creativity, content, and then interaction with the audience. So it's always an entertaining time for me. Kemunculan pelawak-pelawak tempatan ini sudah pasti dapat merancangkan lagi industri seni tanah air sekaligus meletakkan negara Brunei Darussalam mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain dalam bidang komedi. Laporan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan muncul juara bagi kategori terbuka dan veteran dalam kejohanan belajaring antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-29.
Kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah berlangsung petang tadi di Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Memenangi tempat kedua bagi kategori terbuka Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan tempat ketiga Jabatan Perdana Menteri. Manakala kategori veteran tempat kedua Kementerian Kesihatan dan tempat ketiga Kementerian Pendidikan. Para pemenang menerima hadiah disampaikan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setia Usahatetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 8 kementerian menyertainya terdiri daripada pasukan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelbagai aktiviti menarik diadakan dalam memeriahkan sambutan Hari Keluarga bagi peringkat Mukim Telisai pagi tadi. Acara buat jurung kali yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Telisai itu diadakan di Taman Rekreasi Tumpuan Telisai, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dimulakan dengan aktiviti pemanasan badan senam aerobik beramai-ramai. Acara diikuti dengan pelepasan kayuhan berbasikal sejauh 11 km di sekitar Mukim Telisai dan aktiviti riadah berjalan kaki dengan menyusuri pantai Telisai sejauh 2 km. Pasukan Brunei DP MMFC meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura hari ini menentang Tampines Rover FC. Dalam perlawanan yang berlangsung petang tadi di Stadium Jalan Besar itu, pasukan Brunei DP MMFC tewas kepada Tampines Rover FC 0-1. Perkembangan Liga Super Brunei 2023. Jurudong FC dan IKLS MB5 mengutip 3 mata penuh selepas berjaya menewaskan lawan masing-masing semalam. Di Kompleks Sukan Brakas, Jurudong FC berjersey biru menang bergaya 5-3 ke atas Lun Bawang. Sementara itu di Kompleks Sukan Tutong pula, IKLS MB5 berjaya menundukkan BSRCFC 4-2. Dua perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah di Brakas yang menyaksikan Street United dan Almirez FC mencatat kemenangan. Dalam perlawanan pertama, Street United menang 2-1 ke atas DDT FD. Sementara itu, dalam perlawanan kedua pula menyaksikan Shah United tewas 2-7 kepada Almirez FC. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Temburong dan Belia Permata Hijau Temburong dengan kerjasama Persekutuan Catur Brunei mengadakan bengkel asas sukan catur. Bengkel berlangsung di pusat Belia Temburong. Bengkel bertujuan memperkenalkan lebih terperinci peraturan dan teknik permainan sukan catur yang betul di samping mencari pemain yang berbakat dan berpotensi untuk dikembangmajukan. Taklimat disampaikan oleh Awang Muhammad Aliuddin bin Haji Azhari dari Persekutuan Catur Brunei.